pemimpin Cina Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia keluar berhimpun di Jakarta membantah kecurupanan Ahok bermain dengan ayat Al-Quran. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas politik di Malaysia. Politik di Malaysia belakangan ini agak memanas gara-gara seorang politikus dari partai berbasis kaum Cina. Politikus ini dianggap menafsirkan ayat Al-Quran. Polisi Malaysia sedang menangani kasus ini. Yuk kita simak videonya ya. Howard Lee, iaitu ahli Parlimen Ipoh Timur, telah memuat naik satu video dalam laman Facebook beliau yang antara lain mengkritik ataupun menjawab Tuan Guru Hajadi berhubung pandangan-pandangan Tuan Guru Hajadi berkenaan dengan DAP. Which is benda itu memang tak ada masalah lah, nak buat macam mana. Dia berhak untuk memberikan jawapan balas kepada apa saja kritikan terhadap parti beliau. Itu biasa. Tetapi yang luar biasanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kali ini, dia telah up satu notch. Di mana Howard telah menafsirkan ayat 59 surah An-Nisa konon-kononnya. Astaghfirullahalazim. Luar biasa tuan-tuan sekalian. Bagi anda yang mungkin kurang mengetahui, ayat 59 surah An-Nisa itu antara lain secara tafsirannya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya serta ulul amri ataupun pemimpin di kalangan kamu. Ayat itu yang digunakan oleh Howard untuk menegur Tuan Guru Hajadi betapa dia kena taat kepada pemimpin di kalangan mereka. Dalam kes ini saya yakin Howard nak tujukan kepada Tuan Guru Hajadi dan juga kepada kita semua, kita ini kena taat kepada kerajaan perpaduan madani ini pada ketika ini sebab mereka adalah pemimpin-pemimpin. Luar biasa tuan-tuan sekalian. Pertamanya, saya telah sebutkan dalam Facebook saya betapa ucapan Howard ini sebenarnya merupakan satu provokasi ke arah 3R. Bukan ucapan yang instigate 3R, tetapi ucapan yang boleh mengundang provokasi terhadap 3R. Kerana apa? Pertamanya, Howard ini bukan orang Islam. Jadi apakah hak beliau untuk menafsirkan ayat Al-Quran mengikut citra beliau? Nombor duanya, ucapan beliau itu ataupun tafsiran beliau itu ditujukan untuk undermine kritikan oleh seorang tuan guru dalam agama Islam. Itu yang pelik tuan-tuan sekalian. Orang bukan Islam nak guna ayat Quran untuk rendahkan pandangan seorang tuan guru dalam agama Islam. Dan yang ketiganya, Howard ini bukanlah seorang yang menyokong agenda Islam. DAP pun kita tahu banyak kali juga menentang agenda-agenda Islam sejak zaman Pakatan Rakyat lagi. Jadi, apakah hak beliau konon-kononnya nak menggunakan ayat Al-Quran sebagai satu penafsiran bagi mematahkan hujah pihak lawan? Ini sudah menunggang agama. Lebih parah lagi, orang bukan Islam yang menunggang agama Islam untuk condemn orang yang beragama Islam. Inilah yang saya katakan merupakan satu tindakan provokasi ke arah 3R. Dan Howard Lee punya ucapan ini sebenarnya tuan-tuan sekalian boleh disiasat dan dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan 1948 dan juga Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1990. Howard Lee yang dikatakan membuat tafsiran sendiri terhadap ayat Al-Quran susulan video tular baru-baru ini kepada Bukit Aman. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, siasatan akan dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, susulan laporan asal atau laporan pertama mengenainya yang dibuat di Balai Polis Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Katanya ketika ini hanya satu laporan mengenainya diterima oleh Polis Perak, iaitu laporan yang dibuat oleh Badan Bukan Kerajaan NGO Jalinan Bersatu Sahabat Jabat Perak semalam yang meminta siasatan dan tindakan dikenakan terhadap Howard Lee kerana dianggap menghina Islam. Presiden Jabat Perak Amiruddin Muhammad Daud dilaporkan berkata pihaknya merasakan tindakan itu sebagai sengaja menghina Islam, memandangkan ahli parlimen itu bukan Muslim namun bertindak menafsirkan ayat di dalam Al-Quran yang sekaligus turut menyentuh perkara 3R. Terdahulu, Ketua Dewan Pemuda PAS Perak, Hafiz Sabri, menyifatkan perbuatan itu sebagai kurang ajar dan cuba memprovokasi apabila mendakwa ahli parlimen DAP itu menjadi pentafsir kepada Al-Quran dengan memutarbelitkan tafsir ayat 59 surah An-Nisa. Tegas beliau, penafsiran dibuat oleh Howard menerusi video tular itu amat dangkal serta mengandungi unsur provokasi melampau terhadap kesucian agama Islam.
Begitulah guys kasus Howard Lee yang kini sedang ditangani oleh kepolisian. Masalah 3R, yakni race, religion, dan royalty atau ras, agama, dan raja memang amat sensitif di Malaysia. Ada pula pendapat politikus Kedah yang membandingkan kasus Howard Lee dengan kasus Ahok di Indonesia. Yuk kita simak ya. Isu makin hari makin banyak, tapi yang serius. Saya nak habak kat tuan-tuan, 2-3 hari lepas, ada seorang ahli parlimen DAP mengulas, mentafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah. Betul ya? Betul. Nama apa tahu? Nama apa? Tahu tuan-tuan, beberapa tahun lepas ada seorang pemimpin Cina Indonesia. Pemimpin itu nama Cinanya Ahok, nama Indonesianya Dasuki. Dia pernah jadi timbalan Gubernur Jakarta. Dalam kempen pilihan raya, dia telah membaca surah dan ayat yang sama Al-Ma'idah tentang ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Diulas, dihurai dalam konteks Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia keluar berhimpun di Jakarta membantah keculupanan Ahok bermain dengan ayat Al-Quran. Ahok kena penjara 2 tahun tuan-tuan. Di Malaysia, zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Howard Lee mengulas ayat Quran. Ada seorang ustaz tegur, tak boleh, kamu tidak Islam, tak boleh memetik Al-Quran ikut suka kamu, kerana bukan kamu ada disiplin dalam menghuraikan ayat Quran. Ustaz tu kena panggil dengan polis, bos. Ini yang nak marah ni. Betul, orang lain kena, orang lain yang kena. Ni bahaya liberalisme. Mengendorkan semua sendi-sendi yang kita ada. Ni semua ni dikendorkan sendi-sendi yang mengukuhkan kedudukan Islam, Melayu, keharmonian, kesatu paduan. Ni di Malaysia ni. Pasal Cina pun, tak Islam pun, hang boleh baca, hang boleh ulas, ikut suka hang. Agama kita ni telah diliberalkan. Saya pun tak berani, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari ceramah saya. Bila masa saya pergi ulas untuk tafsir Al-Quran. Pasal bukan saya bukan bidang tu. Walaupun saya boleh. Pasal saya Islam, saya Muslim, saya mengaji ya sikit sebanyak. Tapi dah kerana saya tak ada disiplin ilmu yang khusus untuk mengulas ayat-ayat Quran dan hadis, maka saya tak buat. Begitulah guys pidato seorang politikus dari Kedah. Menteri Besar Kedah tadi tampaknya keliru dalam menyebutkan surat Al-Quran. Ahok terjerat kasus surat Al-Maidah, adapun kasus Howard Lee adalah surat An-Nisa, jadi suratnya berbeda. Kasus Ahok sendiri merupakan pengalaman pahit dalam politik Indonesia karena saat itu sentimen agama telah membelah masyarakat Jakarta. Banyak orang yang menyayangkan hal itu. Tapi secara umum, sentimen agama dan perkauman di Indonesia tidaklah seheboh di Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.